Okay, so ni kita dah masuk teknikal tadi teori, teori bahasa. Kita nak faham apa tu bahasa dan apa itu orang yang tak reti bahasa. So jadilah manusia yang reti bahasa. Price action. Price action adalah bahasa atau cara untuk chart berkomunikasi dengan trader. Dalam kefahaman shadow codes price action trading strategy, price action terbahagi kepada 3 huruf. Ni kita cerita pasal huruf tadi huruf nampak huruf. Kita punya A, B, C. A, B, C kita dalam shadow code price action, kita ada 3 huruf. Huruf tu adalah past, present dengan future. 3 huruf ni, bila digabungkan, dia akan jadi ayat ataupun perkataan. Dan daripada perkataan yang ditunjukkan tu akan menyampaikan makna. Setiap huruf memainkan peranan masing-masing untuk membentuk perkataan dan ayat demi menghasilkan makna yang boleh difahami oleh shadow code price action trader. So bagi orang yang menggunakan konsep price action mazhab shadow code Hanzo dia akan faham ada past, present, future yang digabungkan untuk menyampaikan makna ke mana hala tuju market. So dekat sini quotes daripada Freedom Hunter price will always tell, you just need to listen. Harga ni, price ni dia akan sentiasa bagi tahu korang. Dia akan sentiasa cuba nak berkomunikasi dengan korang. Dengan gerak-geri dia apa semua tu, itulah bahasa yang terlakar daripada chart untuk seorang trader tu fahami. Kebanyakan orang tak cuba nak mendengar formation huruf ataupun ayat yang telah disampaikan oleh chart ni. Dia cuba nak sampaikan tapi makna ataupun pesanan tu tidak sampai kepada trader. Okay. So dengan kita pecahkan pada past, present dan future, kita akan pecahkan dia kepada bentuk huruf, dan bila dia terbentuk kembali di masa hadapan, kita dapat baca dia seperti membaca buku. Okay. Inilah part Yonko 13, betul. Yonko 13 tu grup Bob Maruf, Bob Kureji part tu ni shadow code price action trader. Macam go semalam sebelum break bawah. Tu nanti kita belajar price action Rasa chat macam baik hati bila cikgu explain macam ni. Tu kan. Chat tu dia memang nak bagi tahu, tapi tu korang tak nak baca. Okay. So kita akan start dalam bentuk past past ni ataupun historical price action Past price action juga dikenali dengan nama historical price action kerana analisa dilakukan berdasarkan pergerakan harga yang telah berlaku di masa lampau. Historical price action akan menghasilkan historical level yang merupakan suatu paras harga yang signifikan dan berpotensi untuk kekal relevan apabila price kembali ke paras harga tersebut. So ni ada quote sikit The past is never dead. It's not even past. So apa yang berlaku dekat masa lampau ni, chart tu hidup. Perkataan tu masih lagi relevan. Apabila dia sampai balik, dia akan hidup balik. Dia macam ada bateri. Dia hidup balik. So setiap level yang terjadi dekat masa lampau ni, kita boleh gunakan dia. Dan level-level ni kita panggil dia sebagai historical level ataupun paras harga bersejarah. Dan the past is never dead and it's not even past. Maksudnya apa yang terlakar dekat history ni akan kembali terlakar di masa hadapan. Masih dia akan buat benda yang sama Dia hidup. Dia hidup. Maksudnya kalau di masa lampau gerak dia naik turun, naik turun, naik turun. Di masa akan datang pun dia naik turun, naik turun, naik turun. Dia not even a past. It's not even a past. And it's never dead. Macam tu Faham? Ada orang nak screenshot ke? Saya boleh proceed. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Historical level ataupun paras harga yang bermakna ni, terlupa letak perkataan yang. Ni adalah yang bermakna. Historical level yang kita bukan bantai mana-mana level Dia ada level-level dia yang kita kena ambil. Bukan semua level Dan lebih dikenali dengan nama SNR ataupun support and resistance. Paras harga ini akan menjadi rujukan untuk ahli tuju pasaran, terutama sekali sebagai potential entry level. So entry ni tempat-tempat historical level ni kita boleh jadikan sebagai entry point. Di mana dia pull back ke sini ke sini ke sini ke sini ke. Tapi dia terlalu banyak level. Nanti kita akan bincangkan level mana yang kita nak ambil. So kita berbalik semula kepada SNR SNR ni benda yang paling basic sekali Korang belajar supply and demand ke, korang belajar guna apa-apa teknik ke, korang tak boleh tinggal kat SNR. Okay, SNR ni benda paling penting sekali. Okay, dalam trading macam market structure lebih kurang Market structure ni kita tengok price action lain pula.
SNR level, support and resistance adalah satu konsep dalam trading yang sangat sinonim dalam dunia kewangan. Secara tidak langsung menjadikan SNR level suatu paras harga yang signifikan bagi peserta dalam pasaran kewangan. Dalam bahasa mudah, SNR level adalah psychological level bagi majority trader kerana pada masa lalu ia pernah menahan pergerakan harga yang lebih lanjut. So kat sini contoh resistance, dia datang balik dia turun, kat sini support, dia datang balik dia naik. Okay. So SNR ni satu dunia guna supply and demand trading macam kita guna ni tak ramai orang guna. SMC, Smart Money Concept, tak ramai orang guna. Lagi apa lagi? Style Red Sword 11, search Red Sword 11 kat ChatGPT pun tak keluar. Faham tak? Kita adalah minority dekat dalam market. Dan konsep-konsep yang retail trader yang orang kata pengkaji-pengkaji ataupun ahli ilmuwan dalam bidang trading retail ni, dia orang kaji macam Michael belajar pasal mengajar pasal SMC semua, Red Sword pasal price is everything, price action apa semua. Dia orang ni adalah pengkaji-pengkaji retail. Macam mana orang yang trade retail nak survive dalam market yang macam ni. Bagi orang yang macam institution ni level, dia orang akan trade lah SNR ni apa semua. Dan SNR dia orang trade ni bukan dia orang trade SNR level macam tu. Dia orang akan guna institutional order flow. Dia guna apa? Dia guna heat map, dia guna depth of market, dia guna apa lagi benda yang dia orang guna. Tu lah. Saya lupa lah nama. Depth of market lah, kata silap. Dia orang akan main macam algorithmic trading. Dia bookmap bukan? Bookmap. Boleh lah, lebih kurang boleh boleh. Tapi dia orang ada lagi satu heat map. Heat map ni dia tengok apa? Kepekatan buyer dengan seller dekat dalam market. Lagi satu depth of market, dia akan tengok apa? Order orang. So dia akan tengok level institutional punya level. Sebab kalau bookmap ni kata silap saya tier 2 je. Tier 1 tak dapat. Kita tak dapat tier 1, tapi based on pricing yang terkeluar daripada data tu kita boleh baca. Contoh chart data tu pun boleh menarik juga. Commitment of trader dekat dalam market. Ke bookmap tu based on chart data. Chart data nice lah. Dia tolong apa tu? Tolong clarify kan. Tolong apa tu? Orang panggil. Tolong simplify kan daripada report yang keluar tu. Okay. So ni lah price action. Price action ni bukan setakat reject apa semua. Price action ni segala benda yang berlaku berkenaan chart. Berkenaan price ni apa semua benda berlaku, gerak dia naik turun, dia dah jadi trend ke, dia melantun ke, dia terbalik ke, dia break ke, tu semua adalah price action. Aksi harga, bahasa-bahasa yang muncul. So apa benda dekat belah kiri, korang tengok daripada SNR tahun 1994 apa semua tu semua adalah historical level. Ni adalah historical price action, pattern-pattern yang telah berlaku di masa lampau ataupun level-level yang ada daripada masa lampau. Ini semua adalah historical price action. Selagi mana dia melukis menggunakan kiri, dia masih lagi terperangkap dalam past. You are still orang cakap still in the past. So bagi macam saya bila orang tanya pasal SMC apa semua Smart Money Concept, Michael apa saya lupa, ICT tu. Saya tak boleh nak co-op dia punya konsep sebab dia ICT tu sama perangai macam If Miante read the market ni, sebab dia suka lukis benda yang belah kiri. Tarik sini, break sini apa semua, lepas tu tunggu sell limit. Dia tak kena dengan jiwa saya. Sebab saya belajar dengan Red Sword ni, dia merangkumi past, present and future. Dia terus melakarkan market tu full view macam tu. So benda yang belah kiri ni, everything in the past ni semua benda yang dah berlalu. Kita nak tengok price tu boleh tahan ke tak, kita kena tengok at the present moment apa dia buat. Then in future punya scale, maksudnya future punya projection, kita nak tengok bagaimana market boleh terbentuk. Macam mana based on historical price, macam mana market boleh terbentuk. Dia bukan setakat pergi visiting daripada satu level ke satu level je. Macam contoh macam If Miante ataupun SMC standard, dia akan target pergi sampai sini, target pergi sampai sini. Tapi macam mana kita nak level macam level institution, level macam Zul lah. Pak satu entry dia pergi 2-3 tahun. Pergi kita nak macam mana kita nak nampak market boleh pergi macam itu. Tu maksud saya so ni historical level, kita kembali semula. Jauh sangat tadi. Okay, so SNR level.
Macam mana kita nak marking dia? So dalam kefahaman shadow code price action, SNR dilihat sebagai suatu paras harga tertinggi dan terendah yang diambil dari historical price dan real price. Di antara dua paras harga ini akan mewujudkan satu kawasan yang dinamakan sebagai SNR zone. Notes: historical price merujuk kepada shadow candlestick dan real price pula merujuk kepada body candlestick. So apa tu harga tertinggi? Harga tertinggi dan terendah yang diambil daripada historical price dan real price. Okay, so kita ada satu candle. Ingat tadi kita bagi tahu body adalah real price. Shadow adalah historical price. Historical. Okay. So historical price ni, dia adalah semua yang shadow ni. Kita akan ambil daripada sini real price, resistance. Kat sini pula adalah highest resistance. Okay. Ni adalah harga yang dia dah test sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin dia test macam gini. Okay. So dekat sini lah menjadikan sebagai resistance zone. Zone. Ni dalam konsep shadow codes price action lah. Kalau korang belajar dengan orang lain mungkin lain. Saya tak reti sangat cara dia orang marking. Ada yang marking sini lah, marking sini. So bagi saya SNR ni kalau kita buka kat line chart, kita akan ambil dari sini. So apa kalau orang yang mencuri video dekat Shopee tu, dia orang akan marking guna line chart lah. Sebab Shadow Code Academy semua guna line chart. Tak ada guna candlestick. Dia orang main candlestick ada guna, tapi kebanyakannya akan analisis menggunakan line chart. Kalau tak silap saya dulu masa awal-awal dulu lah, sebelum saya buka Shadow Code Academy tu, ramai orang marking guna candle ataupun guna berapa lah. Line chart ni ramai orang terlepas pandang. Saya mempopularkan menggunakan line chart. Tiba-tiba tengok kat TikTok banyak pula sekarang guna line chart . Tak apa lah, janji menarik . So saya harap yang price action yang saya nak ajar kejap lagi SND price action tak ada lah tiba-tiba saya tengok pula kat TikTok ada orang mengajar free . Kita kalau boleh kita guna kita. Sebab benda ni tak boleh ramai orang. Nanti dia jam. Okay. So dekat sini macam mana pula? Disebabkan saya bagi tahu pasal line chart tadi. Dekat sini, ni contoh line chart dekat support ni. Kita akan ambil dekat line chart ni. Walaupun dia bergerak sini, dia tinggal shadow ni. Ni, kita tak nak ambil. Kita akan refer zone kita hanya kepada puncak ni je. Kita akan refer 2 candle ni je. 2 atau 3 candle. Contoh dia buat morning star. So kalau dia buat morning star, kita akan refer 3 candle ni je lah. Tu keadaan di mana kalau dia buat morning star ataupun evening star. So kalau dia buat dua CS pattern macam tu, tak kisah 3. Tapi ni dah mengapu lah. Ni dah dia bergerak lah. Okay. So kita akan ambil dekat lowest point untuk line chart ni. Lepas tu kita tengok shadow dia untuk ni. So daripada real price tu kita akan refer pada line chart ataupun open close candle ni. Lagi satu shadow panjang macam ni. Ada soalan? Dalam ni jangan share tu lah. Dia nak kaya orang. Dia kaya tak boleh ramai. Korang kena tahu apa ni dunia macam ni. Dia memang dunia ni kaki select. Tak boleh buat apa. Rich, middle, poor. Tak boleh. Kalau ni jadi ramai. Kalau ni cuba nak jadi ni, rich ni dia akan convert lah. Dia tukar je lah. Dia terbalik lah. Elok-elok resistance boleh support price. Tiba-tiba dia bagi tembus. Dia buat cacah merbah. Semua behave panjang dia tu mempengaruhi ke panjang resistance. Panjang dia tu mempengaruhi ke panjang resistance. Dia akan mempengaruhi zone. Dia akan mempengaruhi zone. So jom kita tengok pada chart sikit kita tengok. Kita kena refer juga pada chart. Nanti korang tak nampak. Okay. Contoh ni Okay, so saya dah selalu marking. Saya tak payah nak tukar line chart ke apa. Saya tukar macam tu je. Saya letak macam tu je. Kat sini lah level line chart tu. Kita tukar line chart. Kita akan dapat level resistance tu. Okay. So bila kita tukar pada candlestick chart macam ni rupa dia. Ni tak apa, memang tak kena sebab korang tak boleh belajar. Dia QM kat situ kan. Tu QM body. QM line chart. Line chart QM. Dapat sniper entry. Tu nanti kita akan belajar benda-benda yang orang cakap, benda yang halus-halus macam ni. Okay, apa? Tu terlepas entry. Betul, terlepas entry. Kita resistant ni kena faham konsep SNR ni. Dia bukannya mesti resistant yang paling pucuk apa semua tu. Dia semua lantunan. Kena tahu apa SNR ni adalah semua lantunan. Dia naik melantun. So kalau kita tengok balik ni, dekat sini naik melantun. Sini turun melantun. Sini naik melantun. So ni semua pergerakan ni, pergerakan melantun ni,
Ni semua adalah SNR. Dia kalau contoh orang nak tanda supply and demand kan. Orang nak tanda supply and demand macam ni. Orang nak tanda supply and demand. Dia still akan marking SNR juga. Sebab apa SNR ni nanti price ni nak sampai naik melantun. Ni adalah level resistant. Walaupun dia nak cakap ni supply and demand ke apa ke, tak. Supply and demand berlaku dekat sini juga. Bullish, bearish, bullish, bearish. Maksudnya apa? Pasaran didominasi oleh seller. Tu sebenarnya supply and demandnya. Dia tak ada SSR ke apa ke. Dia support resistance je. SSR tu apa, support resistance banyak bertembung apa semua tu kan. Tu konsep advance. Kita kena belajar yang konsep basic dulu. So bila kita faham basic ni, kita akan faham advance. Okay. Contoh kalau macam ni mana ni. Ni support become resistant. Pun kita akan main pada ni juga. Kita akan menggunakan line chart. Nampak? Line chart. Kita akan tanda dia. Ni support become resistant lah. So kalau macam resistant mana lagi? Ni contoh resistant. Kita akan tanda macam ni. So resistance zone mana? Kita sampai sini. Sampai sini. Ni adalah highest price. Daripada apa dekat pucuk ni. Korang kena makin betul-betul kan ni. Jangan korang rasa sini tembus ke apa. Jangan peduli. Jangan peduli. Marking bagi betul tu. Dia akan jadi benda-benda macam ni lah. Dia reject dia tembus apa. Korang jangan peduli. Jangan peduli. Bagi marking bagi betul tu. Jadi kalau korang salah marking, korang asyik cari marking yang perfect, sniper apa semua kan. Korang dekat dalam live market confirm yang lipat. Sebab apa korang asyik cari perfect. So market ni dia bukannya static, dia bukannya ulang dia sebiji, dia dynamic. Kadang-kadang dia boleh fail, kadang-kadang dia tembus sikit, lepas tu dia turun balik. Kadang-kadang dia buat bull trap, bear trap. Yang tu yang kena perhatikan. So jangan terlalu cari perfect. Make sure korang ada orang kata ruang bernafas sikit masa training tu. Okay. So make sure marking betul lah. Marking kita tengok kat sini. Tengok kat sini ada pucuk dia. So bila kita tukar kepada shadow lah, kita tukar kepada candlestick chart, kita akan nampak shadow kat sini. So dekat sini lah akan jadi kita punya zone. Kita ambil kat sini. Ni adalah zone kita. So zone SNR yang ditested ni sangat penting. So korang boleh tulis sikit kat nota korang tu. Resistance akan semakin kuat apabila ditest. Jangan nak fikir pasal fake up ke apa ke. Buang semua benda tu. Tolong fake up ke apa ke, korang buang daripada kamus hidup korang. Nanti kita akan belajar kat pasal fake up. Tapi untuk fahamkan basic ni, korang buang semua kefahaman advance yang korang ada. Korang tahu silver bullet ke, korang tahu Judas swing ke, korang tahu apa orang cakap macam-macam SMC punya setup, flat limit ke apa ke. Buang semua tu. Kembali semula kepada basic. Sebab kalau korang tak faham basic ni, nanti saya dah masuk advance nanti, confirm korang pening. Kalau korang boleh tangkap pun, korang tak boleh nak trade dekat live market. Sebab korang punya orang cakap teori korang terlalu perfect, terlalu advance. Dia terlalu perfect. Basic ni tu yang penting untuk bagi carry korang punya advance punya setup. Okay. So ni. So kita perlukan level-level macam ni. Tu adalah level resistance. So contoh dekat sini banyak shadow cocok-cocok dengan zone. Nak ambil mana satu ni? Ni kita nak ambil support mana satu ni? So kita tak tahu, kita tukar line chart. Okay, kita tukar line chart. Kita pergi kat sini. Pergi kat sini, nampak tak? Kat sini. Kat sini ada satu bucu. Kat sini bucu-bucu lain ni. Bucu-bucu lain. Bucu bawah. Kita nak yang paling tinggi ni. Menarik kan? Lepas tu kita tukar. Okay. So bila kita tukar, kita ambil lah highest price. Highest price mana satu? Adakah yang ini ataupun yang ini? Mesti yang ni lah. Yang ni lagi tinggi kan. So kita dapat lah kita punya SNR zone. Ni adalah support zone. Yeah. Sampailah dia break. Nanti kita akan belajar price action banyak lagi kan. Price action bila price pecah nak buat apa. Bila price retrace balik nak buat apa. Bila price apa masuk dekat dalam zone nak buat apa. So complete Complete kita punya price action punya method akan complete. So kat sini pun sama juga. Ni satu. Nampak ni satu. Kita ambil kat sini, jangan lukis pada kanan. Kita lukis pada kiri. Kita convert highest price kat sini. Lepas tu kita tarik zone dia. Ni adalah SNR zone kita ya.
So SNR ni walaupun dia tembus ke, dah dites ke apa ke, korang layan lah. Layan je. Sebab SNR ni akan kita boleh guna dia balik. SNR ni dia level yang penting. Dia bukannya macam cocok-cocok banyak kali tu dia dah tak boleh guna ke apa. Dia boleh guna lagi. Cuma cara nak guna tu akan sedikit berbeza. Okay. Okay, saya harap korang faham Okay. So ni SNR level SNR level. Di antara dua paras harga ni akan mewujudkan SNR zone. Okay. Okay, so ni pengguna SNR berpendapat. Pengguna SNR berpendapat bahawa price akan kembali ke level SNR dan akan melantun dari level itu seperti bola pingpong. Inilah pengguna SNR punya otak. Dia akan ingat melantun, 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 melantun. Okay, so SOP trading untuk SNR, sell at resistance, buy at support. So dekat sini kita ada resistance zone kita dah lukis. Kita akan entry sell bila dia datang. Contoh dia datang, kita entry sell. Stop loss dekat atas. Lepas tu bila dia melantun balik ke support, entry buy, lepas tu dia melantun ke atas. Untuk teori SNR ni, kita tak ada macam supply and demand lah. Kat sini 3 break lah, apalah. Dia tak ada benda macam gitu. Dia suka hati dia. Suka hati dia nak turun dengan cara macam mana, as long as dia turun. Sebab tu kita nak kena kembali pada basic. Contoh mana dia turun slow-slow ke apa ke. Contoh dia cluster macam ni, dia tahu lah. Kalau contoh ni base kan. Base. Ni tak boleh ambil ni sebagai base ni. Tapi dekat dalam SNR kita boleh ambil. Kita ambil zone kat situ. Kita lukis dulu. Satu. Lepas tu kita convert balik ke atas. Kita dapatlah zone dia kat sini. Okay. So inilah zone SNR-nya. So walaupun dia tembus-tembus kat atas ni, korang jangan ingat SN core dekat sini betul-betul ngam-ngam macam tu. Takkan aku tak bagi dia bernafas sikit. Naik 28 pip. Naik setakat 28 pip. Tu je. Tak ada pun kau nak kena sniper teruk-teruk sampai macam gini gaya tak adalah sampai nak kena sniper macam tu. Tapi bila kau live trade, kau akan nampak lah reason dia. Oh, dia pergi dekat sini. Tapi next time kau jangan tunggu dekat sini. Kalau dia sampai sini dia turun-turun, kau dah tertinggal entry. Okay. So key dia saya bagi tahu bread and butter tadi. Kita nak kena make sure setiap hari kita ada trade. Maksudnya bukan kita lah. Kan nanti korang cakap aku nak buat affiliate pula. Ni saya cakap pasal saya dulu. Aku kena buat duit. Kalau aku tak buat duit hari ni, aku tak boleh nak beli makanan kat mak aku. Aku kena buat duit. Tempat tinggal memang kakak saya beli. Kakak saya duduk dengan kakak saya. Tapi mak saya suka minta dengan saya. Mak saya suka Han, mak nak ikan. Saya tak akan cakap no kat mak saya sampai kan saya boleh withdraw balik saya punya modal. Saya bila withdraw modal depo $10, withdraw modal tinggal $5. $5 nak trade macam mana, 001 je lah. So dengan 001 lah saya hidup. Tapi make sure hari-hari ada trade. 20 pip, 30 pip. 20 pip ada bodoh sangat 20 pip. 30 pip, 50 pip memang pergi. So benda ni kita nak. So kalau saya masih $5 pun saya boleh floating dalam 50 pip. Takkanlah sebabkan 25 pip ni korang nak kena SL. Beragak lah bro. Takkanlah sebab floating sikit 25 pip, 30 pip naik SL. Hold sikit lah. So perhatikan, tandakan SNR level ni betul-betul. Ikut macam mana yang saya bagi tahu kan. Ambil line chart, ambil open price. Daripada open price ni, tandakan high price. Tandakan satu level ni dan tengok macam mana price berinteraksi. Kalau betul dia nak turun, dia akan turun. Nanti kita akan belajar price action. Macam mana kita nak tahu price ni betul-betul boleh guna untuk kita ambil. Macam mana nak save entry daripada level ni. Apa semua. So kalau kita hold ni contoh daripada SNR ke SNR yang lagi satu kan. Ni konsep SNR. Satu. Okay, ni untuk support. Daripada sini pun boleh makan berapa pip lah tu. Kalau contoh kita main pingpong lah. Daripada sini kita hold. Oh, dekat sini dapat dalam 290 pip. So dekat sini kalau saya jenis tekan 0.01 dapatlah dalam $28, $29. Dapatlah survive. Mak saya minta ikan 2-3 hari. Lepas tu kat sini masuk buy pula dah tutup, masuk buy floating sikit. Dia naik dalam 20 pip, 30 pip dapat, 40 pip dapat partial close ataupun break even. Ni tak ada kau break even 2 pip dah break even. Tapi last kali dia break. So break ni kita kena tengok dia break macam mana. Kita tengok dia break macam mana. Walaupun dia break, dia retrace balik. Kita boleh recovery balik. Faham Okay. So nanti kita akan go deeper lah. Macam mana kita nak tahu mana yang break kita boleh hold, mana yang break kita tak boleh hold.
Okay. So ni SOP SNR. So saya harap korang boleh praktis cari SNR yang betul-betul melantun lah. Betul-betul yang melantun. Cari yang pertama sekali. Cari yang orang kata paling paling banyak touch. Apa pengguna SNR berpendapat bahawa price akan kembali ke level SNR dan akan melantun dari level itu seperti bola pingpong. Kau boleh cari resistance yang ditest. Jangan cari yang orang kata kosong, fresh ke apa. Tulis sikit dekat nota. Saya tulis lah. Kan nanti orang tak nampak pula. SNR level akan menjadi semakin kuat apabila ditested. Kalau dia mampu untuk menolak price, mampu untuk apa orang cakap reject banyak kali, itu SNR yang kuat lah. Sebab apa dia boleh lantunkan balik price beberapa kali. Tulis dulu kan nanti ni tak ada kau nak screenshot apa? SNR level yang akan menjadi semakin kuat. Bila dia touch, lagi banyak dia touch, lagi kuat lah dia jadi. So kuat dekat sini bukan bermaksud tak boleh nak tembus. Maksudnya bila dia semakin kuat, dia akan jadi semakin relevant. Dia akan menjadi semakin significant. Tu lah significant support resistance. Dia akan menjadi semakin relevant. Dia level tu akan boleh digunakan di masa hadapan. Itulah maksud kuat dekat situ lah. Dia bukan kuat maksud dia tak boleh tembus. Maksudnya dia adalah satu benda yang relevant. Okay. So SNR level ni akan menjadi semakin kuat bila dia ditested. Semakin kuat dia ditested, semakin kuat dia diuji, semakin banyaklah dia boleh menampung harga. Dan walaupun dia duduk dekat level jauh macam ni dah tahun 1994, dia masih lagi relevan. Dan relevan tu maksud bukannya dia boleh menampung harga balik. Tu yang orang selalu salah faham. So contoh dekat sini dia banyak reject semua, lepas tu dia pun buat trend. Ni tahun 1994 punya support. Bila dia datang balik, bukannya bermaksud support tu bila dia datang boleh melonjakkan price sehingga ke langit apa, saya tak jual kebun apa, bukan macam tu maksud dia. Maksud kalau dia break, kita boleh gunakan zone ni. Dan kalau dia reject, kita boleh gunakan zone ni. Faham tak? Dia adalah level yang signifikan. Zone yang signifikan. Sama ada dia pecah ke bawah atau naik ke atas, tak peduli. Yang penting kita nak tengok apa price action yang terjadi bila price datang balik ke level ni. So ni adalah historical price action. Kita menggunakan data daripada harga yang lampau untuk membaca price action semasa. Kan kita ada 3 huruf tadi, past, present dengan future. So sekarang kita baru belajar sejarah, belajar benda yang lalu. So dengan benda yang lalu ni kita nak refer point mana yang nak kena break, point mana yang nak kena reject. Ini. Okay. Power 1908 collect dulu sikit. Alhamdulillah. Alright. So next.